terima kasih semua bagi kerjasama dekat cikgu. Terima kasih yang bagi kerjasama yang tunjukkan muka dia yang cantik-cantik, molek-molek, handsome. Wangi tu tak tahulah wangi ke masih wangi lagi ke tidak. Okey, terima kasih semua sebab sudi hadir dalam kelas cikgu hari ini. Terima kasih. So, kejap lagi kita akan sambung dengan struktur pula dan soalan objektif. Okey, boleh kita rehat sekejap? Sekejap je. Boleh. Okey, 1 minit. Okey, kita sambung balik sebab sekarang dah pukul 1.24. Nanti takut tak sempat. Fazli, boleh cikgu mulakan? Boleh cikgu, boleh. Alright. Boleh cikgu. Okey, terima kasih. Okey, jadi sekarang cikgu teruskan dengan bahagian A dan bahagian B lah. Okey, bahagian A dan bahagian B. Okey, ni pengenalan lah. Pelajar pun dah tahu. Okey, seterusnya. Yang cikgu nak, untuk bahagian A ni cikgu just nak tekankan apakah dia tajuk-tajuk yang perlu diberi perhatian. Soalan yang, tadi kan cikgu dah tunjukkan analisa soalan-soalan yang selalu keluar. Okey, jadi kat sini ini yang kita belajar dalam semester 1. Okey, kita ada negara berdaulat, perlembagaan persekutuan, tadbir urus negara dan kedaulatan Malaysia. Jadi dalam semua tajuk ni kita nak fokus macam mana? Jadi perlu beri perhatian, contohnya negara berdaulat. Pelajar perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan konsep negara. Mesti tahu, konsep negara ada berapa? Konsep sebuah negara. Apa dia konsep sebuah negara tu? Ciri-ciri sebuah negara tu ada berapa? Okey, ada berapa? Daniel, ada berapa ciri-ciri sebuah negara? Nak periksa ni, mesti tahu. Macam mana? Soalan favourite ni mesti keluar dalam soalan. Ada 4. Pandai, ada 4. Ciri-ciri sebuah negara, ada 4. Tolong senaraikan 1, 4 ke ciri sebuah negara? 4 ke 3? 4. Okey, apa yang pertama? Pentadbiran. Okey, pentadbiran. Okey, lagi? Ya Allah, teruknya. Penduduk yang tetap. Okey, penduduk yang tetap. Lagi? Sempadan yang jelas. Alright, sempadan. Penduduk. Lagi satu? Negara kerajaan kan? Kerajaan. Betul ke? Ayo. Cikgu tak tahu ni, cikgu ikut awak je. So, tak tahu kan pentadbiran ke kerajaan? Kerajaan ke pentadbiran? Kerajaan kan? Mestilah ada kerajaan kat situ. 3. Nanti kalau tak pasti, pastikan awak kalau tak sure, lepas ni buka buku balik, lepas tu terus tulis dekat nota, tampal. Sebab ini soalan favourite. Okey? Seterusnya, kalau tadi kita dah tengok apa ciri sebuah negara, sekarang nak tengok ciri sebuah negara berdaulat pula. Negara berdaulat. Ada berapa? Ada 4. Yang ini confirm 4. Apa dia yang pertama? Cepat. Lagu negaraku tu masuk dekat mana? Merdeka. Merdeka. Okey. Berwibawa. Wibawa. Lagi? Lagi? Cepat Nazim. Identiti. Berkuasa sendiri. Berkuasa. Berkuasa sendiri. Alright. So ingat ni. Okay, kalau sebuah negara ini, kalau sebuah negara berdaulat yang ini. Okay, ini memang soalan yang walaupun dia sekali je dia keluar, satu soalan je, tapi bonus untuk awak dah dapat 1 markah. Jadi kena kuasai. Dua-dua ni. Okay, satu lagi, proses pembentukan Malaysia. Kenapa Malaysia dibentuk? Ataupun apakah ciri-ciri Malaysia yang menjadikan dia sebuah negara berdaulat?
Mungkin soalan lepas ni dia tak akan keluarkan sama macam ni lah. Tapi kalau kamu dah faham konsep tu, kamu boleh tentukan yang mana satu jawapan dia. Okey? Okey, jadi seterusnya kita tengok lagi perlembagaan persekutuan. Okey, dalam perlembagaan persekutuan, kamu mesti dah tahu dah apa kepentingan perlembagaan. Apa dia maksud ketertinggian perlembagaan tu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ketertinggian perlembagaan? Okey, seterusnya pindaan perlembagaan ada berapa? Siapa nak try? Pindaan perlembagaan ada berapa cara? Husna. Husna? Ada berapa? Pindaan perlembagaan. Ini soalan senang ni, kacang je. 83. 3? 4. 3 ke 4? Ada 4 cara. Ada 4 cara. Alright. Okey, lagi. Kandungan dalam perlembagaan persekutuan tu. Ada apa? Jadual ke-9. Jangan lupa jadual ke-9 tu. Ada senarai bersama, senarai apa? Persekutuan, senarai persekutuan negeri. Dan senarai negeri. Okey, yang itu kena kenal pasti. Kalaupun kamu tak hafal, kamu mesti pandai nak kategorikan. Contoh, kalau keluar penyu. Penyu tu senarai mana? Negeri. Kenapa dekat negeri? Mesti ada sebab. Sebab apa? Kenapa penyu masuk senarai negeri? Sebab tak semua negeri ada penyu, kan? Ini negeri-negeri tertentu je yang ada penyu. Jadi sebab tu dia masuk dalam senarai negeri. Itu cikgu punya logik lah. Kalau salah minta maaf lah cikgu-cikgu yang Arif lagi bijaksana. Tapi kalau cikgu, kalau saya, cikgu ajak pelajar-pelajar ni sebab senarai ke-9 ni, jadual ke-9 ni dia macam-macam kan. Jadi macam mana cara kita nak kenal pasti yang mana jawapan dia. Kita ikut logik macam tu. Contoh contoh apa? Tanah tu ada dekat negeri kan. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan tanah mestilah di bawah senarai negeri. Contohnya macam tu. Okey, kalau harta karun jumpa dekat negeri Johor. Jadi itu senarai negeri. Macam tu. Kesihatan. Kalau kamu tengok kesihatan sekarang, siapa yang belikan vaksin? Negara kan? Tapi diedarkan mengikut negeri. Jadi dia akan jadi senarai bersama. Pendidikan pun senarai bersama. Jadi macam itulah cara kita nak fikir secara logik lah. Kalau kita tak hafal apa yang ada dalam senarai tu, kita boleh fikirkan secara logik. Okey? Seterusnya, jenis-jenis kewarganegaraan ada berapa? Macam mana ciri-ciri kita nak tentukan? Ada berapa jenis dapat? Ada? Ada 4. Okey, kalau situasi dia seorang wanita berkahwin, wanita daripada negara luar berkahwin dengan lelaki daripada Malaysia. Dia boleh dapat taraf warga negara apa? Apa? Pendaftaran. Pandai. Wah, ada girlfriend overseas ke? Okey, betul tapi syarat dia mesti seorang wanita berkahwin dengan lelaki rakyat Malaysia. Okey, lepas tu baru selepas duduk 2 tahun dia nak mohon. Okey, itu secara umum. Okey, seterusnya tentang hak kebebasan asasi. Ada banyak, jadi kamu kena kuasai lah. Yang banyak-banyak tu ada 9. Jadi kena kuasai ciri-ciri setiap satu tu. Sebab macam-macam bentuk soalan boleh dikeluarkan dalam soalan objektif. Okey, seterusnya struktur pemerintahan. Yang ini memang panjang tajuk struktur pemerintahan ni. Jadi kamu kena kenal pasti. Contoh yang di Pertuan Agong, dia ada berapa kuasa? Kuasa yang ada pada dia. Yang satu tu budi bicara. Lagi yang lain? Apa? Perundangan. Perundangan. Lagi? Eksekutif, pentadbiran. Lagi satu? Keagamaan. Keagamaan. Kehakiman. Kehakiman. Okey, keagamaan tu dekat sini kan. Okey, itu yang di Pertuan Agong. Jadi dah dapat kuasai yang itu kira dah hebat lah tu. Okey, seterusnya doktrin pengasingan kuasa. Yang ini sangat popular.
Kalau tak ada keluar dalam soalan objektif, dia boleh keluar dalam soalan struktur. Dalam berbagai bentuk soalan. Jadi kena faham. Jangan tersalah pilih, nanti kamu terpilih pembahagian kuasa pula. Tak ada dia pengasingan kuasa. Bukan pembahagian kuasa. Okey, seterusnya ini dalam Dewan Rakyat, dalam Dewan Negara, macam mana, apa yang berlaku kat dalam tu. Jadi kamu kena pastilah dalam Dewan Negeri, Dewan Undangan Negeri, dan seterusnya. Alright? Okey, lagi. Seterusnya tajuk demokrasi dan pilihan raya. Ini yang ini yang cikgu senaraikan ni yang sangat popular. Yang selalu keluar, dan cikgu harap pelajar dah dapat kuasai semua ni. Elemen ada berapa? Berapa elemen pilihan raya? Kalau tak cukup satu tak boleh buat. Berapa? 4. Apa dia yang pertama? Jalur. Calon. Yang kedua? Pemilih. Yang ketiga? Proses. Apa dia? Proses. Yang keempat? Bahagian. Pandai. Dah boleh dah pergi mengundi kat lagi tahun ni kamu dah boleh mengundi dah. Alright. Seterusnya fungsi. Fungsi dia apa? Tugas dia apa? Tahu tak? Bahagian ni bukan. Okey, proses pemilihan dan pemilihan. Ciri-ciri pemilih layak dengan hilang kelayakan untuk kedua-dua ni, pemilih dan calon. Kena tahu Okey, kalau cikgu berikan soalan. Calon hilang kelayakan kerana tidak waras. Betul ke salah jawapan tu? Calon hilang kelayakan kerana tidak waras. Betul ke salah? Betul. Betul? Betul? Tidak waras. Betul. Tidak waras menyebabkan dia hilang kelayakan. Tidak waras. Pasti? Waras, tidak waras. Siapa orang Jawa kat sini? Waras? Pasangan. Wes. Waras tu maksudnya apa kalau dalam bahasa Ngomong Jawa? Jawa, ngomong Jawa. Ngomong Jawa. Saya Jawa. Ayah saya lah Jawa. Saya orang Malaysia. Okey. Tidak waras tu kalau dalam bahasa Jawa maksudnya apa? Tak sihat. Tidak sihat kan? Tidak sihat. Okey? Penduduk Jadi, tidak bahagia. Waras, tak waras. Okey? Tapi kalau dekat dalam pemilihan dalam penulisan jawapan, contohnya especially soalan struktur lah, kita tak pakai lagi jawapan ini, tidak waras. Kita akan pakai tidak apa? Tidak siuman. Yang ini. Elakkan tulis tidak waras, tetapi gunakan perkataan tidak siuman lebih tepat. Okey, sekarang. Okey, itu peringatan Sama untuk calon ataupun untuk pemilih, punca-punca hilang kelayakan ialah tidak siuman. Bukan tidak waras. Okey, seterusnya. Ini ciri-ciri anggota SPR, bagaimana dia dilantik, siapa yang lantik dia, apa tugas anggota SPR. Yang ni kamu kena tahu. Okey, seterusnya. Dah habis. Seterusnya dekat sini. Berkaitan dengan tadbir urus negara. Ini juga selalu keluar dalam soalan. Kadang-kadang keluar dalam tiga soalan. Objektif, struktur dan esei. Tadbir urus ni. Jadi kamu kena faham apakah yang dimaksudkan dengan tadbir urus. Just cikgu nak ingatkan kat sini secara umum lah. Apa-apa saja yang berkaitan dengan tadbir urus negara, tadbir urus baik. Kalau dalam soalan objektif, kalau diberi pilihan, soalan objektif tu kamu pilih jawapan yang tidak merugikan kerajaan. Contohnya apa? Contohnya menambah bilangan pekerja. Itu akan merugikan. Sebab apa? Kena bayar gaji. Contohnya menambah kaunter. Ataupun menambah waktu bekerja. Itu pun juga akan merugikan. Sebab apa? Tambah waktu kerja, kena tambah gaji, overtime. Tambah bilangan pekerja,
kena tambah lagi kerusi meja, jawatan, perjawatan lagi, itu akan merugikan. So jawapan yang sepatutnya kamu pilih ialah jawapan yang kalau soalan objektif tu pilih jawapan yang menguntungkan kerajaan. Contohnya menggunakan sumber secara maksimum. Ataupun apa-apalah nanti kita tengok dalam contoh soalan objektif. Nanti ada macam mana cara nak gunakan jawapan tu. Okey? Jadi itu tips untuk takbir urus baik, macam mana cara kita nak pilih jawapan dia. Sebab takbir urus baik ni kadang-kadang kita tak tahu nak tulis jawapan macam mana kan. Tak nampak. Okey, so dah selesai untuk soalan objektif, kita nak pergi soalan struktur. So cikgu nak tunjuk sekejap soalan objektif. Contoh soalan objektif kat sini. Okey, ini ialah soalan-soalan STPM yang lepas. Cikgu nak buktikan soalan objektif yang lepas ni, soalan favourite yang tadi kita dah tengok soalan negara kan, ciri-ciri sebuah negara. Okey, ni nampak yang soalan nombor 1 dah keluar dah, soalan tentang ciri asas sebuah negara. Okey, lepas tu nampak nombor 2 perlembagaan persekutuan. Tadi cikgu highlightkan kan. And then nampak 2 kali keluar perlembagaan persekutuan. Okey, lagi. Okey, kat sini nampak ada akta keluar kat sini. Nanti soalan tahun depan pula. Tahun seterusnya 2014. Nampak dia keluar lagi konsep asal sebuah negara. Dah keluar kan? Okey, perlembagaan persekutuan keluar lagi tapi soalan dia berbagai lah. Nak cerita kat sini. Okey, tahun berikutnya. Lagi negara berdaulat keluar lagi. Okey, perlembagaan persekutuan pun keluar juga. Nampak dia tanya pindaan dalam perlembagaan persekutuan. Setiap tahun dia akan keluar. Jadi perlu kuasai yang itu lebih. Yang saya cakap ni, yang cikgu cakap ni, kuasai negara berdaulat ni lebih sebab kita nak rebut markah bonus daripada soalan negara berdaulat ni. Jangan salah. Okey? Nampak ciri-ciri warga negara. Ni perlembagaan persekutuan. Okey, tahun seterusnya tahun 2017 masih keluar lagi sebuah negara berdaulat. Tapi kali ni dia tanya Malaysia. Apa yang menunjukkan Malaysia ialah sebuah negara berdaulat? Keluar lagi perlembagaan persekutuan. Sila fahami dan kuasai topik ini supaya pelajar tak keliru nak pilih jawapan. Lagi, keluar lagi konsep sebuah negara. Nampak? Bukan nak takutkan tapi kita nak bagi nak tunjukkanlah dekat sini. Yang ini memang kena study lebih. Ciri-ciri sebuah negara berdaulat. Kena study lebih. Jadual ke-9 pun favourite selalu keluar. Last. Ada ke tak? Dah tak ada dah. Ni sampai 2019. Okey? Lepas tu seterusnya cikgu nak tunjukkan juga dalam soalan objektif ni macam mana cara kita nak tentukan beberapa jenis soalan lah yang cikgu nak kongsikan yang mudah untuk supaya pelajar mudah nak pilih jawapan. Mana yang cikgu dah conteng. Okey, ini kena ingatlah macam ni contoh soalan nombor 1. Tugas badan kehakiman. Okey, adakah dia meluluskan, menggubal, melaksana atau menentukan? Okey, jadi pelajar kena tahu nak bezakan. Kalau meluluskan tu siapa yang nak luluskan? Adakah badan kehakiman meluluskan? Bukan, parlimen yang luluskan. So salah. Menggubal undang-undang. Adakah badan kehakiman yang menggubal? Bukan juga. Okey, melaksanakan undang-undang itu dalam pentadbiran. Dia kerja dia hanya menentukan kesahan undang-undang sahaja. Siapa yang terlibat? Mahkamah mana yang terlibat dengan undang-undang ni? Mahkamah mana? Mahkamah tinggi? Mahkamah rendah? Mahkamah pandai. Mahkamah persekutuan. Okey lah tu, dah boleh dah masuk exam 15/15. Amin. Okey, Mahkamah Persekutuan. Jadi kena tahu. Kalau dah kuasai, boleh pilih jawapan dengan baik. Okey, seterusnya ciri konsep asas sebuah negara. Ini tadi cikgu tanya kan? Kamu tadi kamu cakap apa tadi? Ada penduduk yang tetap, ada kerajaan. So jawapan yang mana yang betul? Kenapa raja ni bukan jawapan?
Kenapa jawapan dia 2 dan 4? Tak semua negara ada raja. Tak semestinya. Kalau Singapura mana ada raja, betul tak? Pandai jawapan tu. Dah boleh dah jadi cikgu. Okey, seterusnya. Mana lagi? Ni. Yang ini pun perlu kuasai juga supaya tak confuse nanti. Okey, kes jenayah dekat mahkamah syariah. Yang mana satu kes jenayah, yang mana satu kes sivil. Okey? Jadi siapa yang belum dapat kuasai tu, sila lihat contoh-contoh soalan supaya kamu bila dah tengok tu kumpulkan contoh-contohnya. Tapi yang senangnya kita nak kategorikan kalau dalam agama Islam tak ikut undang-undang Islam dikira sebagai jenayah. Contohnya minum arak tu tak ikut undang-undang Islam. Rasuah, rasuah tu kenapa tak masuk dekat dalam jenayah? Rasuah tu dikira jenayah dekat dalam mahkamah sivil. Dalam mahkamah syariah dia masuk dalam kategori dia tak termasuk dalam kategori jenayah. Okey? Itu dia. Okey, seterusnya. Apa lagi yang cikgu nak highlightkan kat sini? Okey, yang ini tentang pilihan raya tadi. Okey, Suruhanjaya pilihan raya. Ingat tugas-tugas SPR apa tugas-tugas dia? Yang ini. Semak pendaftaran, tentukan sepadan. Lagi apa? Ada lagi tak? Menyemak pendaftaran, tentukan sepadan, lepas tu proses pilihan raya kan? Ada 3. So ingat yang itu. Ingat yang itu. Dalam keadaan apa-apa pun, ni tambah lagi satu ni, proses. Okey, ada 3 sahaja tugas Suruhanjaya pilihan raya. Yang lain tu semua kerja orang lain. Kalau ada pengawal keselamatan ke apa ke macam ni kan? Memastikan keselamatan pengundi semasa pilihan raya. Ni kerja siapa? Pihak berkuasa tempatan. Ya Allah. Betul ke pihak berkuasa tempatan? Keselamatan. Polis lah kan? Tempatan tak Polis, ada. polis. Bela. Pandai. Macam dah biasa je. Okey. Menentukan calon untuk bertanding. Siapa yang tentukan? Bukan SPR tapi siapa? Nak tentukan calon. Sama ada nak jadi calon persendirian ataupun calon mewakili parti-parti tertentu. Tetapi bukan kerja SPR. Okey? Jadi yang itu kena pandailah nak gunakan secara logik. Okey. Kalau kat sini, okey, ni soalan tentang tadbir urus. Itu tak tadbir urus. Pernyataan di atas merujuk kepada ciri-ciri tadbir urus yang mana? Kenapa jawapan dia yang cekap? Apa yang ada dekat dalam kotak ni yang menyebabkan jawapan dia ni cekap? Ni sebab cikgu dah tunjukkan jawapan dia cekap. Apa agaknya? Kata kunci yang ada dalam kotak tu yang menyebabkan dia ni masuk dalam kategori cekap. Dipendekkan. Dipendekkan dan dipermudahkan. Maksudnya dia sangat cekap lah. Boleh buat kerja cepat dan pantas, cepat siap. Okey? Pandai. So kena cari kata kunci yang sesuai untuk pilih tadbir urus tu. Okey, cikgu pergi seterusnya. Okey, tentang ketua audit negara juga kamu kena tahu. Yang cikgu nak tuliskan yang ini ni. Peruntukan, kriteria peruntukan kewangan kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Sebenarnya kalau kita tengok dekat dalam buku, ada kerajaan tempatan ada dapat duit dapat peruntukan daripada kerajaan persekutuan, ada juga dapat peruntukan daripada kerajaan negeri. Dan biasanya dalam soalan dia akan tanya ciri-ciri macam ni. Yang mana satu? Ciri-ciri yang mana satu yang menentukan dapat peruntukan daripada kerajaan. Dia tengok daripada mana. Jadi yang ini kalau tak hafal nanti boleh jadi confuse. Yang ini ke, yang mana satu jawapan dia tak pasti kan. Okey, jadi sebab tu pelajar kena ada nota ni. Sepatutnya dah ada lah. Kalau tak ada, cepat-cepat buat. Sebab apa? Soalan ini pun rajin juga keluar dalam soalan. Tak kira lah soalan trial ke, soalan peperiksaan sebenar ke, tapi dia boleh keluar dalam soalan. Okey, jadi nampak tak kenapa cikgu cakap confuse? Sebab dekat sini pun ada bilangan penduduk, kat sini pun ada bilangan penduduk, kat sini pun ada bilangan penduduk, yang mana satu? Kan, panjang jalan raya ada dekat kerajaan persekutuan, kerajaan pusat kepada kerajaan negeri.
Tapi dekat dalam kerajaan tempatan dia tak tengok panjang jalan raya. Dia tengok luas kawasan. Dan juga jumlah hasil kutipan. Jadi kena nampak, kena tahu beza dia dekat sini. Kalau tak ada, catat sekarang. Tulis kat sebelah kertas jawapan. Okey? Okey, seterusnya lagi yang cikgu nak highlightkan. Apa lagi last. Ni. Pos, pengundi pos. Yang pelajar selalu confuse lah. Pengundi pos ke pengundi awal. Kalau tak hafal, kadang-kadang tak tahu nak jawab macam mana. Tapi yang confirm, siapa yang dipenjarakan ataupun yang sakit terlantar di hospital memang tak payah pergi mengundi. Okey? Tapi kenapa B ni salah? Pegawai perkhidmatan awam yang bekerja pada hari mengundi. Kenapa B tu bukan jawapan? Contoh. Sebab ada pengundian awal. Salah. Salah. Yo. Okey, pegawai perkhidmatan awam macam cikgu. Macam cikgu. Cikgu ni pegawai perkhidmatan awam. Pada hari mengundi, cikgu kena pergi mengundi walaupun cikgu bekerja. Okey. So sebab tu kita kena tahu kategori orang yang boleh pergi mengundi pos dan boleh mengundi awal. Ni dia kategori dia. Okey, dia syarat dia adalah penjawat awam yang bertugas di luar negara. Kalau pegawai pejabat awam yang bertugas dalam negara, nanti dia kena dia nak cuti ke apa ke, pergi balik kampung dan mengundi. Cikgu Zamri tolong tutup mic. Kan? Dah dengar. Alright. Okey, jadi nampak kat sini beza. Tadi penjawat awam yang ini dia bekerja dekat dalam negara macam cikgu Jadi cikgu mesti cikgu tetap kena pergi mengundi walaupun sedang bekerja. Tapi kalau penjawat awam yang bertugas di luar negara, dia boleh buat pengundian pos, boleh undi pos. Jadi beza pengundi awal dengan pengundi pos tu ada beza. Undi awal ada 6 kategori, 6 jenis, 6 orang yang boleh pergi buat undi pos. Okey, undi awal 3 je. Ini cikgu dah bincang kalau ada salah tolong betulkanlah. Tapi yang ini dah dirujuklah dekat dalam buku jadi yang pastinya 3 yang awal ini sama. Undi awal dengan undi pos sama. Sebab dia sentiasa akan bertugas pada hari pilihan raya nanti. Yang 3 lagi ni dia hanya ada dekat undi pos. So apa beza undi pos dengan undi awal? Apa beza dia? Macam sama je. Kalau isteri tentera, suaminya cikgu. Boleh sama. Kat sini kenapa dia letak tentera dan isteri? Kadang-kadang isteri tu tak boleh memandu sendiri nak pergi kan. Jauh daripada tempat dia mengundi sepatutnya. Jadi tak boleh balik kampung. Jadi dia dibenarkan untuk buat undi pos ataupun undi awal. Macam itulah dia punya rasional. Okey? Sebab kadang-kadang kita ni orang yang kita dah daftar undi tapi bukan kat tempat yang kita duduk sekarang. Kena balik kampung. Jadi ada kekangan. Kan? Jadi kalau nak selamat, pastikan nanti awak semua ni dah boleh pergi mengundi. Kalau awak semak dekat dalam SPR, nama awak dah ada. Tengok alamat rumah. Dia akan letakkan awak dekat alamat rumah. Saya cek anak saya dah masuk dah. Walaupun dia tak daftar, tapi dia dah masuk dah dalam SPR. Dah boleh mengundi. Okey. Nampak tadi cikgu tunjukkan. Peruntukan. Pemberian peruntukan tahunan kepada kerajaan negeri. Soalan favourite. Tadi dah keluar. Ni pun sama juga dia keluar. Jadi kena kuasai tahu yang ini. Okey. Nanti apa lagi yang cikgu nak tunjuk? Negara berdaulat. Okey lah. Okey. Tu je kot. Yang lain-lain tu pelajar dah pandai kot. Yang ni. Agensi pusat. Dalam buku mungkin dah kurang sikit lah. Tapi cikgu just nak highlightkan kat sini. Sebab apa? Sebab cikgu pun tak mahir untuk tajuk ni. Jadi macam mana cara kalau kita nak pilih jawapan soalan-soalan yang berkaitan dengan unit-unit ni. Unit inovasi, unit perancangan, unit pelarasan, unit pemodenan. Tak hafal kan? Sebab macam sama je dia punya ciri-ciri kriteria dia. Jadi cikgu pun
buatlah macam ni. Kalau inovasi ni dalam jawapan ataupun dalam kriteria dia dalam kat sini, dia mesti ada. Kriteria dia ialah kalau inovasi dia mesti ada daya saing. Kalau perancangan, mesti dekat dalam antara tugas-tugas yang dia buat ialah merancang ekonomi. Kalau penyelarasan pelaksanaan, dia berkaitan macam ni lah, ni jawapan dia kan. Dia ada urus setia sebab dia orang yang menyelaras. Pemodenan, moden, nama pun moden. Dalam kriteria tugas dia ialah ada ICT kat situ. Ini. Yang ni confirm sebab cikgu selalu jumpa soalan ni. Okay, nasib tak baik tahun ni keluar 3 soalan. Nombor 11, nombor 12 keluar lagi tentang unit juga. Okay, tadi cikgu dah cakap inovasi tadi ada daya saing. So kita tengok kat peranan. Ada perkataan daya saing. So ini of course dekat inovasi. Okay, ada perubahan. Perubahan ini maksudnya menunjukkan prestasi. So dia duduk dekat sini, prestasi. Perubahan menunjukkan prestasi. Okay, dan kalau 2 ni kita dah tahu, yang ketiga confirm lah. Ada perkataan pelaksanaan kat situ. Itulah jawapan dia. Macam tu je. Tips yang boleh cikgu kongsikan nak tentukan. Ini pun sama juga, nampak soalan nombor 13 juga tentang unit juga. Nasib tak baik tahun ni 3 kali keluar soalan tentang unit-unit khas ni. Okay, jadi jawapannya ialah B. So cuba kita tengok kenapa jawapannya B. Secara umumnya kalau kita tengok yang lain tu semua bukan merancang tapi menyelaras, memacu pelaksanaan, melaksanakan. Okay, sedangkan unit ini unit perancang ekonomi, hanya merancang sahaja. So jawapan yang paling tepat ialah B lah. Dia kerja dia merancang sahaja, bukan menyelaras. Okay, itu cara kita nak pilih jawapan. Kalau soalan tu kita tak tahu apa jawapannya, gunakan rasional. Okey, ni tadi yang cikgu sebut. Kalau tentang tadbir urus baik ataupun sistem penyampaian perkhidmatan awam. Okey? Berkaitan dengan yang ni, kesan pengurangan kerenah birokrasi. Bila kerenah birokrasi kurang, apa kesan dia dekat kaunter pejabat kerajaan? Imaginekan kamu tengah buat IC dekat pejabat kerajaan kan, pejabat persekutuan. Okey? Adakah bilangan pegawai kaunter akan bertambah kalau kerenah birokrasi berkurang? Mestilah tak. Kan? Adakah waktu berurusan akan dipendekkan? Waktu berurusan dipendekkan tu maksudnya daripada 8 jam, daripada pukul 8 sampai pukul 4, kita dipendekkan jadi 1 sampai 12, 8 sampai 12. Tak baguslah kan? Jadi itu bukannya kesan bagus, pengurangan kerenah birokrasi, itu kesan tak bagus, tu tak baik. Okey? Adakah keselesaan di kaunter perkhidmatan bertambah baik? Yang ini kalau kerenah birokrasi ada pun dia tetap boleh jadi selesa sebab ada aircon dan kerusi. So, kesan yang paling tepat ialah tahap kepuasan meningkat. Sebab apa? Daripada banyak-banyak, daripada tempoh nak buat IC tu daripada 3 bulan, sekarang 15 minit dah siap. Baguslah. Puas hati kan? Okey. So, cikgu tengok kat sini jam pun telah menunjukkan 1.57. Awak pun dah tak sabar-sabar nak start motor, nak balik rumah. Jadi betul tu. Cikgu rasa setakat itu dulu perjumpaan kita, perbincangan kita pada hari ini.